Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam kasih sayang. Warga dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurniaan daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, tingkah laku pelajar, tanggungjawab siapa? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di sekolah, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah tingkah laku pelajar. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya ahli panel pertama iaitu saudari Sairatul. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat Cik Pengerusi. Cik Pengerusi macam mana? Alhamdulillah sihat juga. Seterusnya ahli panel kedua iaitu saudari Syafiqah. Selamat datang saudari. Dan di kiri saya nampak pemalu dan bijak berkata-kata iaitu saudari Khalidah. Selamat datang juga buat saudari. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada ahli panel yang pertama, apakah sebenarnya konsep tingkah laku? Terima kasih kepada pengerusi majlis. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dikasihi Allah sekalian. Pada pendapat saya, konsep tingkah laku ini boleh didefinisikan sebagai penilaian manusia terhadap dunia sosiologi. Penilaian ini meliputi 2 aspek, iaitu aspek positif dan juga aspek negatif. Sikap ini dikaitkan dengan pandangan kita, rasa, fikiran, kepercayaan dan juga seumpama dengannya. Sikap juga sering dikaitkan dengan penilaian umum terhadap manusia, termasuklah diri kita sendiri, sesuatu objek, isu yang sifatnya berterusan dan melibatkan sesuatu jangka waktu. Jadi salah laku ini boleh membawa kepada sikap yang negatif. Bagi pelajar, sekiranya mereka melanggar disiplin, mereka dikira sebagai kesalahan tingkah laku dan boleh menyebabkan mereka diberi hukuman ataupun didenda. Namun begitu, hukuman dan denda ini sebenarnya adalah bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada mereka supaya mereka mengambil iktibar dan tidak mengulangi perkara yang sama. Namun begitu, ramai pelajar masih lagi beranggapan bahawa denda dan hukuman yang diberikan oleh pihak sekolah adalah bertujuan untuk memalukan dan menjatuhkan mereka. Walhal perkara tersebut tidaklah benar. Itulah pendapat saya mengenai konsep salah laku. Terima kasih di atas penjelasan daripada saudari Sairatul iaitu ahli panel kita yang pertama. Nampaknya ahli panel kita yang kedua dan ketiga juga mahu memberikan penjelasan dengan lebih jelas lagi tentang konsep tingkah laku. Silakan saudari ahli panel yang kedua. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Okey, saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci lagi tentang konsep tingkah laku. Okey, apa itu tingkah laku? Tingkah laku sebenarnya mempunyai pengertian yang amat luas lah. Salah laku ni boleh disimpulkan sebagai perangai ataupun gerak-geri, kelakuan ataupun segala perbuatan yang melibatkan kegiatan motor seperti macam berjalan, berlari, bergerak dan berinteraksi dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar. Okey, malahan tingkah laku juga mencakupi gambaran emosi dan juga mental seseorang lah. Okey, sebarang tingkah laku ni dianggap tidak sesuai kepada satu tempat ataupun keadaan di mana ia berlaku. Okey, menurut Mok Susan 2014, tingkah laku ni yang tidak normal dan juga terkeluar dari nilai dan juga norma sosial masyarakat termasuklah sekolah.
Okey, konsepnya bertentanganlah dengan tingkah laku normal yang lazimnya dipersepsi ataupun dirasai ataupun dilakukan dan dialami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat. Okey, tingkah laku bermasalah ni timbul adalah kerana kekurangan kekurangan keupayaan individu dalam proses untuk mengadaptasi atau ada akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Okey, itulah pendapat saya tentang konsep tingkah laku pelajar. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua, Saudari Syafiqah, di atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Silakan ahli panel kita yang ketiga untuk memberikan sepatah dua kata mengenai konsep tingkah laku. Silakan saudari. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Sebenarnya begitu jelas kita dah dengar pandangan dan penerangan daripada panel 1 dan 2. Seterusnya, pada pandangan saya pula, tingkah laku adalah satu perbuatan yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang individu. Tingkah laku ini adalah satu tindakan manusia yang boleh diperhati, diukur dan dinilai dari sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak atau secara sedar dan sepada sedar. Masalah tingkah laku atau tingkah laku bermasalah juga merupakan tingkah laku yang tidak normal atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil abnormal behavior. Di bawah konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku pelajar yang boleh menjejaskan kerukunan ataupun keberkesanan pengajaran dan pengajaran khususnya di dalam bilik darjah. Oleh itu, para guru kenalah peka dan prihatin terhadap pelajarnya yang mempunyai tingkah laku bermasalah supaya dapat menentukan dan melaksanakan strategi dan teknik yang sesuai untuk mengubah tingkah laku mereka yang tidak diingini demi menjaga suasana dan persekitaran bilik darjah yang kondusif serta dapat mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Secara amnya, menurut Kamus Dewan Masyarakat 2000, salah laku pelajar merujuk kepada tingkah laku yang menyimpang atau behavior daripada norma-norma yang dipercayai dan dianusi dalam sebuah masyarakat dengan bentuk perlakuan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang jenayah yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai umur dewasa. Sekian daripada pandangan saya. Masya Allah, begitu jelas sekali ya ahli-ahli panel kita menjelaskan konsep tingkah laku. Baiklah, untuk soalan yang kedua, pada pandangan ahli panel yang kedua, apakah faktor-faktor yang menyebab berlakunya salah laku pelajar yang semakin menjadi-jadi pada masa kini? Silakan saudari Syafiqah. Okey, baiklah. Hadirin yang dihormati sekalian, sebenarnya terlalu banyaklah faktor yang kita boleh katakan terjadinya salah laku pelajar pada zaman moden kini. Okey, oleh itu saya akan menjelaskan satu faktor di mana faktor ni merupakan faktor daripada ibu bapa pelajar itu sendiri. Okey, dalam faktor sosial, peranan ibu bapa ni amat penting dalam mendidik anak-anak. Okay, kebanyakan ibu bapa ni bekerja lah kan, kerana apabila ibu bapa tu bekerja, wujudnya perubahan sosial hari ini. Ada kalanya mereka ni terlalu mementingkan pekerjaan dan mereka ni tidak memberi perhatian kepada anak-anak. Jadi mereka ni cuba untuk memuaskan hati anak dengan memberikan keselesaan dan juga kemewahan kebendaan tanpa kasih sayang dan juga masa untuk bersama anak-anak. Okey, mereka juga lupalah bahawa anak-anak juga memerlukan perhatian untuk mendapatkan maklumat dalam kehidupan seharian. Mereka cuba untuk memuaskan hati anak-anak dengan hanya memberikan keselesaan dan juga kemewahan kebendaan tanpa kasih sayang dan masa untuk bersama anak-anak. Okey, mereka juga ni lupa bahawa anak juga perlukan perhatian untuk mendapatkan maklumat dalam kehidupan seharian. Okey, apabila keadaan menjadi itu, jadi di situ anak-anak akan terasa terbiar tanpa kasih sayang dan juga jagaan yang sempurna daripada ibu bapa mereka. So, mereka ni akan bercampurlah dengan rakan sebaya yang bermasalah dan akhirnya akan menimbulkan masalah disiplin pada pihak sekolah. Okay, setengah ibu bapa ni juga tidak menunjukkan teladan yang baiklah kan dalam kehidupan seharian, iaitu
sama ada dalam aspek keagamaan menyebabkan anak-anak ni mudah melakukan salah laku kerana mereka tidak dapat membezakan antara yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk. Okey, pemikiran kebendaan dan juga anti agama ni menjadi ancamanlah utama kepada masyarakat kita pada hari ini. Okey, masyarakat beranggapan bahawa akhlak adalah hak individu yang tidak ada hubung kait dengan orang lain dan bebas untuk melakukan apa yang diingini. Okey, dalam Islam juga kita sering dengar bahawa kebebasan manusia ni bukan bermaksud untuk manusia tu bebas melakukan apa saja. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga telah meletakkan batasan serta peraturan yang mesti dipatuhi seperti macam halal dan haram dan juga ganjaran dosa dan juga pahala lah. Okey, agama juga memandu Muslim ke arah hidup yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Okey, tanpa agama, pelbagai masalah sosial melanda masyarakat kita, terutamanya pada hari inilah kita boleh lihat. Okey, iaitu kes pelajar ni yang melibatkan dengan dadah, iaitu sekarang ni dah cakap apa macam yang melibatkan di peringkat sekolah. Yang itu yang amat membimbangkanlah kerana negara sedang um, macam apa ni, negara ni membimbangkan negara kerana negara sedang menghadapi masalah peningkatan penagih dadah. Okey, hal ini uh, macam sindrom membela anak ni walaupun anak jelas menyembunyikan sesuatu kesalahan tidak boleh menjadi tabiat para waris lah. Okey, hal ini perlu diambil iktibar oleh semua ibu bapa. Ada juga ibu bapa yang tidak menghiraukan anak-anak mereka walaupun pihak sekolah ada memberitahu mereka tentang masalah disiplin anak-anak di sekolah. Anak-anak ini mengambil peluang dari uh, sikap acuh tak acuh daripada ibu bapa mereka untuk bertindak dengan lebih buruk lagi di dalam dan juga di luar sekolah. Okey, akhirnya pihak polis terpaksalah mengambil campur tangan dalam hal ini. Jadi adalah tidak tepatlah jika meletakkan masalah disiplin di bahu guru sahaja sedangkan pihak ibu bapa juga melepaskan tangan dalam hal ini. Okey, saya rasa itu sahajalah daripada faktor yang menyebabkan berlakunya salah laku pelajar yang menjadi-jadi pada masa kini. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua, iaitu Saudari Syafiqah di atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Bagaimana pula dengan pandangan ahli panel kita yang ketiga? Dipersilakan Saudari Faridah untuk memberikan penerangan dengan lebih lanjut. Baiklah, bagi saya pula, sekolah merupakan rumah kedua kepada anak-anak. Oleh itu, faktor terjadinya salah tingkah laku pelajar ini adalah disebabkan oleh faktor persekitaran sekolah, di mana faktor yang pertama adalah disebabkan perbezaan pendapat di antara guru dan pelajar. Okey, mengikut Wallace 1939, asas segala masalah disiplin di sekolah ialah pertentangan pendapat di antara guru dengan pelajar itu sendiri tentang sesuatu keadaan di sekolah. Hal ini kerana masing-masing mempunyai pendapat dan kemahuan yang berlainan. Okey, faktor yang kedua adalah disebabkan persekitaran persekolahan yang terlalu dekat kawalannya. Menurut Gladys 1970, Maslow dan Rogers 1960, Boyson 1973 dan Gordon 1974 bahawa persekitaran persekolahan yang ketat kawalannya akan menimbulkan keadaan tidak berdisiplin kerana murid-murid akan menentang kawalan ketat ini dengan berbagai-bagai kelakuan buruk sepertinya tak menghormati guru, tidak bersopan, sanggup berbohong dan juga sanggup menentang guru tersebut. Faktor yang ketiga adalah guru terlalu garang atau bersikap terbuka dengan pelajar. Jika guru terlalu garang sehingga murid terlalu takut kepadanya, maka pertentangan secara terus tidak akan dibuat, tetapi perasaan geram akan disalurkan kepada orang ketiga yang tidak bersalah. Sebaliknya juga, guru yang bersikap terbuka akan menghadapi masalah disiplin di dalam dan di luar kelas kerana kelakuan-kelakuan yang tidak dapat diterima akan menyebabkan pengajaran tidak dapat dijalankan. Dalam hal ini, guru juga turut bersalah dalam menyebabkan perlakuan salah penyelesaian itu. Mengikut Boyce 1973, sesebuah sekolah itu haruslah
bersikap terbuka kepada pelajar dalam menentukan corak suasana yang dapat lebih memberi manfaat kepada pelajar. Okey, faktor yang ketiga adalah kadar hukuman yang tinggi dapat meninggalkan kesan kepada para pelajar. Kajian yang dijalankan oleh Reynolds 1977 menunjukkan bahawa sekolah-sekolah yang mempunyai kadar hukuman dera tinggi mempunyai lebih masalah tidak berdisiplin daripada sekolah-sekolah yang lain. Okey, hukuman dera ini lebih menimbulkan rasa kecewa daripada membantu diorang dalam pembelajaran. Okey, menurut Meacham dan Wilson 1974 setuju dengan pendapat ini yang mengatakan bahawa hukuman dera tidak mendatangkan kesan yang baik, malahan sebaliknya menggalakkan lagi masalah tidak disiplin. Menurut Abdul Wasalif 1979, dia telah menemui sebab-sebab murid-murid melakukan vandalism. Di antaranya ialah mahu membalas dendam kepada pihak sekolah, suka melihat benda-benda itu hancur, hendak menunjukkan kekuatan dan keadaan mereka selalu terbiar tanpa pengawasan pihak guru. Okey, dan faktor yang terakhir adalah guru tidak diberi kuasa untuk bertindak. Maksudnya kat sini, disiplin sekolah secara rasmi adalah tanggungjawab guru disiplin, guru besar dan guru penolong kanan. Keadaan ini akan menyebabkan kebilangan besar guru-guru mengambil sikap lepas tangan dan tidak menunjukkan komitmen bagi menangani masalah disiplin yang dilakukan oleh murid-murid, sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Murid-murid yang nakal yang suka melanggar disiplin ini akan menjadi lebih berani dan bebas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dan undang-undang kerana sebabnya mereka tahu guru-guru takkan mempunyai kuasa yang boleh dikenakan ke atas mereka. Malah murid-murid ini berani mencabar kewibawaan guru yang tidak disukainya. Okey, sekian saja daripada saya. Sungguh intelektual pemikiran ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Khalidah. Begitulah ya, faktor-faktor ini mampu memberikan kesan yang begitu mendalam kepada anak-anak pelajar pada masa kini. Kita sedia maklum bahawa di sekolah ini pelajar-pelajar akan berkawan dengan sesiapa sahaja yang baru dikenalinya sehingga mereka terikut-ikut dengan budaya yang tidak sihat dan bermoral ini. Adakah pada pandangan Saudari Sedato, faktor rakan sebaya ini merupakan salah satu faktor terjadinya salah laku pelajar? Ya, semestinya. Bagi remaja, rakan sebaya adalah golongan yang mempunyai keinginan dan juga pendapat yang sama dengan mereka. Jadi kadang-kala perkara-perkara yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka walaupun tidak betul, biasanya mereka akan ikut. Dalam kajian yang dilakukan, kebanyakannya pelajar ini terlibat dengan masalah pelanggaran disiplin disebabkan oleh faktor pengiktirafan. Pelajar-pelajar ini mahu mendapatkan pengiktirafan daripada rakan-rakan mereka. Untuk mendapatkan pengiktirafan ini, mereka dikehendaki untuk membuat perkara-perkara yang di luar daripada normal, iaitu perkara-perkara yang boleh melanggar undang-undang dan juga disiplin. Mereka ini sanggup melakukan apa sahaja asalkan mereka dapat menyertai kumpulan ini. Jadi mereka ini akan menganggap bahawa peraturan adalah tidak penting. Apa yang penting adalah mereka dapat membentuk kumpulan serta peraturan tertentu. Perkara ini sebenarnya boleh membawa kepada impak yang lagi buruk seperti peras ugut dan juga buli. Kerana apabila mereka ini mahu menyertai kumpulan ini, biasanya mereka akan diberikan ujian. Antara ujiannya adalah mereka haruslah memeras ugut pelajar-pelajar yang lebih lemah. Oleh itu, faktor ini sangatlah kuat, boleh dikatakan. Selain itu, mereka juga inginkan kepuasan bersama rakan-rakan. Jika dilihat kepada faktor semula jadi, anak-anak pelajar kita ini, mereka ini lebih mudah untuk menerima ajakan rakan-rakan untuk membuat perkara yang tidak baik. Ini kerana mereka ini dahagakan keseronokan. Jadi walaupun perkara yang dilakukan itu adalah tidak baik, mereka seronok melakukannya dan tidak kisah sekiranya mereka ini dikenakan denda ataupun hukuman. Mereka juga
percaya bahawa apa yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka adalah benar. Dalam satu kajian yang dilakukan oleh Asma, pengaruh rakan sebaya terhadap anak-anak pelajar ini sebenarnya adalah sangat tinggi dengan peratusannya iaitu 63.6%. Jadi rakan-rakan sebaya ini merupakan faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlakunya salah laku pelajar. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh ahli panel kita yang pertama iaitu saudari Sedatu sebentar tadi. Hadirin yang dihormati dan dikasihi sekalian, berbalik kita kepada topik asal kita iaitu salah laku pelajar, tanggungjawab siapa sebenarnya. Dipersilakan ahli panel kita yang kedua untuk memberi sepatah dua kata. Okey, hadirin sekalian. Okey, bagi saya sebenarnya tanggungjawab ni boleh dikatakanlah bahawa sekolah lah yang bertanggungjawab membendung tingkah laku pelajar yang tidak bermoral ini. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Kerana guru ni perlu menyediakan pengajaran yang sesuai dan menyeronokkan. Bila wujudnya keadaan pengajaran yang begitu, maka wujudlah prosedur dan juga rutin bilik darjah dengan menyampaikan arahan-arahan yang jelas dan mempamerkan minat yang mendalam semasa proses pengajaran dan juga pembelajaran berlangsung agar student ni tidak leka dan tidak menghindari daripada tingkah laku negatif di dalam kelas. Okey, tindakan dan hukuman yang diambil ni adalah berlandaskan kepada peraturan dan juga Ordinan Pelajaran 1957. Okey, hukuman tu adalah perlu untuk membentuk pelajar-pelajar menjadi baik. Okey, bidalannya kalau macam contohnya lah kan. Okey, bila kereta seseorang tu bila kereta seseorang individu tu rosak, okey, sudah tentulah individu tu akan ke kedai lah kan untuk membaiki kereta mereka. Dan yang kereta yang rosak tadi tu, individu tu tak bolehlah macam melarang tuan kedai tu kalau macam tuan kedai tu nak ketuk ke apa semua, tapi individu tu tak bagi. Okey. Itu contohlah. Okey. Begitulah jika seorang bapa juga ibu atau bapa tak bolehlah macam pergi sekolah bagi tahu cikgu okey jangan apa-apa nak saya. Okey, maksudnya macam pelaksanaan hukuman ni perlulah mengikut peraturan dan juga prosedur yang betul dan spesifik. Okey, murid juga perlu diberi kesedaran bahawa hukuman dera ni bukan dibuat saja-sajalah oleh guru tu, tapi dibuat untuk kepentingan dan juga kebajikan tersendiri. Okey, Ordinan Pelajaran 1957, Peraturan-peraturan Pelajaran Disiplin 1959 dan Pekeliling-pekeliling Ikhtisas dari Kementerian Pendidikan adalah penting untuk difahami oleh semua guru. Khasnya pengetua, guru besar dan juga guru disiplin agar tindakan yang diambil tu tidak bercanggah dengan arahan dan juga peraturan yang disediakan. Okey. Maaf saudari Syafiqah, boleh saya menjelaskan? Ya, silakan saudari Khalidah. Okey, Alhamdulillah. Kita masih lagi dalam perbincangan yang hangat diperkatakan ini. Okey, baiklah. Pada pandangan saya sebenarnya, ibu bapa yang sepatutnya dipertanggungjawabkan dalam hal ini adalah kenapa? Yang pertama adalah kerana pendidikan asas bermula dari rumah. Ibu bapa adalah golongan yang paling rapat dan paling rapatlah dengan pelajar. Tingkah laku ibu bapa menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak diorang. Okey, tugas mendidik bermula pada peringkat kanak-kanak lagi. Jadi sebelum wujudnya institusi keluarga ni, rumah adalah tempat di mana pendidikan asas berlaku dan guru-gurunya terdiri daripada ibu bapa, datuk, kakak, abang ataupun ahli keluarga yang lain. Okey, penlibatan ibu bapa ini bagi mengatasi masalah disiplin adalah sangat penting. Kawalan yang ketat ke atas anak-anak mereka dapat menghindarkan anak-anak terjerat daripada kelompok yang jahat, dadah, budaya kuning. Ini kerana jenayah semakin menjadi-jadi di atas muka bumi ini. Selain daripada itu,
semua aspek persekolahan anak-anak, membolehkan mereka mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Okey, yang tanggungjawab kedua bagi ibu bapa adalah mereka perlulah mewujudkan keadaan yang harmoni di rumah. Hal ini kerana ibu bapa juga bertanggungjawab bagi mewujudkan keadaan yang stabil di rumah supaya kanak-kanak tidak terganggu daripada segi emosi diorang. Okey, keadaan susah kasih seperti pergaduhan dan perceraian pasti meninggalkan kesan yang mendalam ke atas diri anak-anak, dan selain daripada itu, penekanan pada aspek keagamaan perlu juga diutamakan oleh ibu bapa. Ibu bapa tidak berkesempatan hendak mengajar asas agama kepada anak-anak mereka. Jadi wajarlah bagi ibu bapa itu menghantar anak-anak mereka mengikuti kelas fardu ain. Okey, anak-anak yang tidak dididik dengan keagamaan akan memudahkan mereka terdedah kepada gejala tidak sihat. Okey, itu saja yang saya rasa ibu bapa perlu bertanggungjawab dalam hal ini. Ya, saya sangat setuju dengan saudari Khalidah ya. Tanggungjawab sebenarnya terletak pada ibu bapa. Sekiranya anak-anak ini diberikan didikan agama dan moral yang sempurna, anak-anak ini akan lebih cenderung untuk tidak terlibat di dalam masalah disiplin. Tak tubuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Jadi ibu bapa ni sebenarnya perlulah menekankan kepentingan ajaran agama terhadap pembentukan mental dan juga sasiah anak-anak pelajar kita. Melalui didikan agama inilah sebenarnya dapat mendorong anak-anak ini untuk membezakan perkara yang baik serta dapat mengawal tingkah laku mereka agar mereka tidak mudah terpengaruh dan terlibat dengan gejala-gejala yang tidak baik. Perkara ini juga sebenarnya haruslah dilakukan daripada kecil seperti yang telah pun dijelaskan oleh saudari Khalidah sebentar tadi. Kerana meletur bulu tu biarlah daripada rebunya. Oleh itu, didikan agama ini sebenarnya adalah penting untuk memastikan anak-anak kita mempunyai benteng diri yang kukuh agar mereka ini tidak akan mudah terpengaruh dan mereka ini mampu untuk menolak ajakan-ajakan yang tidak baik. Selain itu, saya juga merasakan ibu bapa haruslah menjadi suri teladan yang baik kerana anak-anak ini sentiasa melihat tingkah laku ibu bapa dan mengikut pertuturan mereka. Ibu bapa juga merupakan cermin kepada anak-anak ini. Sekiranya kita mahukan anak-anak kita meniru perbuatan yang baik, maka kita haruslah menunjukkan contoh yang baik. Sebagai contoh, kalau kita tidak mahu anak-anak kita ini menghisap rokok, sedangkan di rumah bapanya menghisap rokok. Jadi macam mana perkara ini boleh terjadi sekiranya bapa itu sendiri yang menegur anak itu berbuat perkara yang salah. Oleh itu, sebenarnya ibu bapa juga boleh membendung anak-anak ini daripada melakukan gejala-gejala yang tidak sihat. Jadi saya merasakan sebenarnya tanggungjawab ini terletak kepada ibu bapa untuk mendidik anak-anak. Jadi secara tidak langsung hal ini merupakan tanggungjawab daripada ibu bapa itu sendirilah ya. Jadi macam mana ya ahli panel kita yang kedua, adakah tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab yang sepatutnya dipikul oleh ibu bapa pelajar itu sendiri? Okeylah, daripada hasil penerangan saudari Khalidah dan juga saudari Sadato, makanya saya bersetujulah tanggungjawab ini terletak di bahu ibu bapa pelajar itu sendiri, kerana ibu bapalah yang mencorakkan kepribadian anak-anak. Nampaknya ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini bersetuju bahawa tanggungjawab terletak di bahu ibu bapa pelajar itu sendiri untuk mengatasi tingkah laku pelajar. Baiklah, untuk soalan yang terakhir ini, apakah langkah-langkah yang perlu dibuat oleh ibu bapa pelajar itu sendiri bagi mengatasi masalah tingkah laku pelajar ini? Silakan ahli panel kita yang ketiga iaitu saudari Khalidah. Okey, langkah-langkah bagi mengatasi salah laku pelajar ini adalah ibu bapa perlulah bijak untuk membahagikan masa dengan anak-anak. Hal ini
demikian kerana faktor yang mendorong kepada masalah disiplin ini adalah berpunca daripada ibu bapa itu sendiri yang sibuk mencari nafkah sehinggakan anak-anak terabai. Kita perlu sedar institusi keluarga merupakan faktor penting dalam pembentukan disiplin di sekolah kerana di sinilah asas disiplin diperoleh sebelum murid menjejakkan kaki lagi ke alam persekolahan. Kasih sayang yang mereka peroleh akan menimbulkan kesedaran dan tanggungjawab mereka sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang murid. Bagaimana pula dengan ahli panel kita yang kedua? Apakah cadangan yang boleh dibuat ibu bapa untuk mengatasi masalah tingkah laku pelajar ini? Okey, baiklah. Pepatah Arab ada menyebut mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Okey, tindakan yang berkesan ialah mengenal pasti dahulu. Apakah punca sebelum terus kepada hendak mengambil tindakan pencegahan ataupun tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan memberi hukuman. Okey, maksudnya antara cadangan pencegahan adalah ibu bapa kepada pelajar itu sendirilah. Okey, pendekatan keibubapaan yang memerlukan kaedah yang bersesuaian dengan zaman akan datang. Perlakuan ibu bapa adalah contohlah untuk anak-anak dan kerana anak-anak ni adalah pemerhati yang teliti. Okey, Rasulullah pun ada menggariskan panduan yang sewajarnya seperti sabdanya yang bermaksud adalah anak kamu bersolat ketika umurnya 7 tahun dan pukul mereka seandainya mereka enggan apabila umurnya 10 tahun. Okey, maksudnya ibu bapa ni berhaklah memukul anaknya uh, apabila umurnya menjejah 10 tahun. Okey, pastikan kawan yang didekati oleh anak adalah yang baik dan berkepribadian mulia. Okey, berikan panduan. Ibu bapa juga boleh memberikan panduan untuk menjauhkan diri anak-anak daripada kawan mereka yang negatif lah. Okey, ibu bapa juga perlu sentiasa memikirkan keselamatan anak walau di mana mereka berada. Okey, ibu bapa juga boleh memerlukan pembabitan diri dengan sekolah dan masyarakat. Misalnya macam kalau menghadiri program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah, kita sering lihatlah bahawa ibu sahaja yang datang. So maksudnya bapa juga memainkan peranan penting sebagai ketua keluarga. Jadi uh, jangan meletakkan masalah tu jangan meletakkan ibu sahaja yang untuk menghadiri mesyuarat persatuan ibu bapa yang diadakan di sekolah. Okay, itu sahaja daripada saya. Adakah ahli panel kita yang pertama ingin memberikan cadangan dalam hal ini? Silakan saudari Seratul. Bagi saya, langkah untuk mengatasi salah laku pelajar ini adalah dengan memberi kasih sayang. Menurut teori Maslow, salah satu keperluan anak-anak ialah keperluan kasih sayang. Jadi melalui pemberian kasih sayang ini, individu ataupun anak ini dapat dibentuk kestabilan emosinya, personaliti anak itu sendiri, kepuasan hidup dan sebagainya. Jadi kasih sayang ini haruslah diberikan oleh ibu bapa secara rata kerana kedua-duanya adalah sama penting. Walau bagaimanapun, menurut Rohner dan Ronald, kasih sayang seorang ayah adalah memberi impak yang lebih banyak sebenarnya berbanding daripada ibu. Perasaan ini mula dirasakan oleh anak-anak semenjak mereka daripada bayi lagi. Jadi kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibu bapa sebenarnya merupakan proses pembelajaran yang pertama oleh manusia. Dengan kasih sayang ini, kanak-kanak akan merasa selesa dan juga selamat. Sentuhan daripada ibu dan ayah akan membuatkan anak ini merasa rileks, merasa tenang dan juga selamat. Walaupun mereka dalam keadaan yang ketakutan ataupun mereka berada dalam keadaan yang sakit. Walaupun ramai ibu bapa yang beranggapan bahawa anak-anak ini mengetahui bahawa mereka disayangi oleh ibu bapa, tetapi sebenarnya ramai ibu bapa yang tidak boleh menyatakan kasih sayang mereka di dalam dalam bentuk perkataan. Menurut Jayesh Manyar, ibu bapa sepatutnya bukan sahaja menunjukkan kasih sayang melalui gerak-geri tetapi juga melalui perkataan.
Oleh itu remaja sebenarnya, maksud saya anak-anak sebenarnya memerlukan perhatian, penghargaan dan juga masa daripada ibu bapa. Ibu bapa sepatutnya menerima anak mereka sepenuhnya dan bukannya membandingkan mereka dengan orang lain. Seterusnya adalah tanda pemberian kasih sayang yang berkesan ialah anak itu dapat membalas dan menunjukkan kasih sayang mereka kepada ibu bapa dan seterusnya kepada orang lain seperti adik-beradik mereka. Namun dalam kesibukan inilah yang menyebabkan ibu bapa mengabaikan anak-anak mereka sehingga ada segelintirnya berpendapat bahawa kasih sayang boleh digantikan dengan kemewahan dan wang ringgit. Sebenarnya terdapat beberapa kes sebenarnya yang telah pun kita lihat di dada-dada akhbar seperti utusan Malaysia, iaitu antaranya ialah satu kes di mana seorang pelajar ini telah pun disabitkan dengan kesalahan kerana melanggar disiplin. Dan guru ini memaklumkan bahawa kes tersebut akan diberitahu kepada ibu bapanya. Walau bagaimanapun, reaksi daripada pelajar ini adalah sangat mengejutkan apabila beliau lebih meminta untuk dirotan. Beliau juga menyatakan bahawa motosikal dan allowance-nya akan ditarik oleh bapanya sekiranya perkara ini dimaklumkan kepada ibu bapanya. Menurut Prof. Madya Dr. Mahzan Arsyad, dalam akhbar tersebut, remaja ini ataupun anak ini sebenarnya telah melihat ayahnya hanya sebagai sumber kewangan dan bukannya sumber kasih sayang. Oleh itu sebenarnya penting bagi anak-anak ini diberikan perhatian dan kasih sayang yang secukupnya untuk mengelakkan mereka daripada melakukan kesalahan disiplin. Hadirin yang dihormati sekalian, maka di sini begitu jelas ya kita mendengar penjelasan daripada ketiga-tiga ahli panel kita yang arif lagi bijaksana ini berkata-kata dan menjelaskan dengan lebih terperinci berkaitan dengan salah laku pelajar pada zaman modernisasi kini. Maka jelaslah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membendung salah laku pelajar yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan tidak lupa juga diucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini, iaitu Saudari Seratul, Saudari Syafiqah dan juga Saudari Khalidah kerana dapat meluangkan masa bersama untuk membincangkan topik yang hangat diperkatakan. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan dari kami sendiri. Wallahu'alam, saya akhiri forum remaja kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.